Umi, kenapa? Umi tak sihat ke? Ya, Umi tak sihat. Ini Umi demam hari ni. Umi sesema sekali. Umi makan ubat apa tu, Umi? Ini nama dia paracetamol ataupun ubat demam. Ubat demam ni atau paracetamol ni fungsi dia adalah untuk menurunkan suhu badan. Ini pula adalah ubat sesema. Okey, dengan ubat sakit tekak. Limau dengan madu tu pula nak buat apa, Umi? Okey, limau dengan madu ni ini adalah petua orang zaman dulu. Kalau kita minum perahan limau campur dengan madu, dia boleh menghilangkan sesema. Ini kita panggil perubatan tradisional. Kalau kita makan ubat paracetamol ni pula, ini kita panggil perubatan moden. Nufah tahu tak? Ada 3 jenis perubatan tau. Perubatan moden, perubatan tradisional dengan perubatan komplementari. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Noraini dalam Sains Tingkatan 4. Baiklah, kita akan teruskan kepada bidang pembelajaran 10 iaitu kimia dalam perubatan dan juga kesihatan. Dalam bidang pembelajaran ini, anda akan belajar berkaitan dengan perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Dan juga anda akan belajar berkaitan dengan radikal bebas, bahan antioksidan dan juga produk kesihatan. Okey, kita akan teruskan kepada standard kandungan 10.1 iaitu berkaitan dengan perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Mari kita lihat standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, menerangkan ciri perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Yang kedua, nak menerangkan ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Yang ketiga, nak mewajarkan penggunaan perubatan moden, perubatan tradisional dan juga perubatan komplementari. Yang keempat pula, nak menakul mengenai penggunaan ubatan daripada sumber semula jadi dan juga buatan manusia dalam perawatan dan juga penjagaan kesihatan. Dan yang kelima, nak merumuskan kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Terdapat 3 jenis perubatan iaitu perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Jom kita lihat apakah ciri-ciri bagi ketiga-tiga jenis perubatan ini. Perubatan tradisional ialah kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus mahupun gabungan bagi diagnosis dan juga merawat penyakit. Setiap kaum di Malaysia mengamalkan kaedah perubatan tradisional yang tersendiri. Ciri-ciri perubatan tradisional ialah keberkesanan rawatannya lebih perlahan dan memakan masa, diwarisi dan diamalkan turun-temurun. Rawatan menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan juga haiwan. Kos rawatannya rendah. Dan pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Perubatan moden pula merujuk kepada campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan
melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan juga pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. Ciri-ciri perubatan moden ialah rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik, kos rawatan yang mahal, pembuktian keberkesanan secara klinikal. Rawatannya adalah lebih berkesan dan lebih cepat. Menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan juga radioterapi. Perubatan komplementari secara praktisnya merujuk kepada kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Kaedah ini merangkumi dua bahagian utama iaitu produk semula jadi, senaman badan dan juga minda. Kaedah ini boleh digunakan bersama rawatan moden bagi merawat sesuatu penyakit seperti rawatan kanser. Ciri-ciri perubatan komplementari ialah tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan juga tradisional. Tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Mari kita lihat ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan juga komplementari. Tahukah anda, ahli farmasi ialah seorang yang terlatih dalam bidang farmakologi, mempunyai pengetahuan dan kemahiran menyediakan ubat-ubatan. So, ubat ialah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat atau mencegah penyakit. Ubat tradisional ialah ubat yang diperolehi daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Ubat ini diamalkan sejak zaman dahulu kala. Di awal video tadi, cikgu ada tunjukkan buah limau dan juga madu yang digunakan sebagai ubat tradisional. Terdapat banyak jenis ubat tradisional. Antaranya adalah aloe vera atau lidah buaya. Lendiran daripada daunnya disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran matahari atau sunburn atau terkena benda panas. Ginseng adalah herba yang popular digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. Halia pula digunakan untuk melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Tahukah anda yang pokok bunga raya mempunyai keistimewaannya yang tersendiri? Daunnya dapat melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Kulit pokok quinina digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Di awal video tadi, cikgu ada tunjukkan berkaitan dengan ubat paracetamol untuk demam atau mengurangkan suhu badan. So,
Paracetamol adalah salah satu contoh untuk ubat moden. Jadi apa itu ubat moden? Ubat moden ialah yang dihasilkan di dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran secara meluas. Ubat moden disediakan dalam pelbagai bentuk seperti pil, kapsul, pasta, ampaian dan juga larutan. Analgesik adalah ubat yang berfungsi untuk melegakan kesakitan. Contoh analgesik adalah seperti aspirin, paracetamol dan juga Coldena. Antibiotik berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus atau bakteria yang boleh melawan bakteria penyebab penyakit. Ubat ini boleh dihasilkan melalui sintesis bahan kimia. Ubat ini perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Contoh antibiotik adalah seperti penisilin dan juga streptomycin. Psikoterapeutik digunakan untuk merawat pesakit psikiatrik. Ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya dan perlu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor kerana boleh menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan seseorang. Ubat ini boleh dikelaskan kepada 3 jenis iaitu stimulan. Stimulan adalah ubat untuk merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan pesakit. Contoh amfetamina. Antidepresan adalah ubat yang berfungsi untuk mengawal keadaan kemurungan. Contohnya adalah imipramine dan juga amitriptyline. Antipsikotik adalah ubat penenang. Contohnya tranquilizer, barbiturate, dozapine dan juga aloperidol. Perubatan komplementari tidak hanya memfokuskan usaha untuk merawat penyakit sahaja, tetapi juga memastikan pesakit sihat secara holistik, merangkumi fizikal, mental dan juga emosi. Perubatan komplementari ialah rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam merawat penyakit. Akupunktur adalah salah satu daripada contoh perubatan komplementari. Jarum steril dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit yang disebut titik akupunktur dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Hal ini dapat merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Contoh lain bagi perubatan komplementari ialah kiropraktik. Kiropraktik tidak menggunakan ubat, sebaliknya menggunakan kemahiran ahli kiropraktor untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Kiropraktik berkesan untuk merawat sakit belakang dan leher, sakit sendi, sakit kepala dan juga kecederaan sukan. Urutan tradisional ialah kaedah untuk memanipulasi tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan juga penumbuk.
Urut didapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan juga masalah urat saraf. Kamu sudah tentu pernah melihat ahli keluarga kamu menggunakan khidmat urutan tradisional selepas melahirkan bayi. Homeopati adalah ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit atau batuk. Ubat yang diberikan menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang, bukannya menyediakan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Terapi herba menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Penggunaan herba lebih diyakini oleh orang ramai kerana sumber semula jadi tidak mendatangkan kesan sampingan dan tidak mengandungi kandungan dadah yang memudaratkan kesihatan. Baiklah murid-murid, setiap orang mungkin mempunyai pandangan dan juga pendapat yang tersendiri berkaitan dengan penggunaan perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Bagi individu yang berada di kawasan bandar atau telah terdidik dan terbiasa dengan perubatan moden, mereka merasakan yang perubatan moden adalah perubatan yang terbaik untuk mereka kerana mereka mudah untuk mendapatkan atau pergi mendapat rawatan di klinik-klinik yang berhampiran di rumah mereka, di kawasan perumahan mereka. Dan mereka juga telah terbiasa dengan ubat-ubatan untuk perubatan moden. Tetapi murid-murid, bagi golongan tua atau individu yang berada di kawasan kampung, mungkin mereka merasakan yang perubatan tradisional adalah perubatan yang terbaik untuk mereka kerana tumbuhan-tumbuhan herba itu senang didapati di kawasan kampung dan mungkin berada di sekeliling rumah mereka. Dan mereka merasakan yang perubatan moden adalah tidak sesuai kerana mungkin klinik ataupun hospital jauh daripada kawasan perumahan mereka. Dan bagi seseorang atau individu yang biasa mengamalkan perubatan komplementari pula, mereka merasakan yang perubatan komplementari adalah yang terbaik untuk mereka. Terdapat pelbagai ataupun banyak kelebihan dan kekurangan yang ada dalam perubatan moden, perubatan tradisional dan juga perubatan komplementari. Cikgu sarankan untuk murid-murid bersama guru dan juga rakan-rakan di sekolah untuk berbincang berkaitan dengan keburukan dan kebaikan bagi ketiga-tiga perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Mungkin murid-murid boleh bertanya ibu bapa masing-masing tentang kewajaran ataupun wajarkah menggunakan perubatan moden atau perubatan tradisional atau juga perubatan komplementari. Mungkin ibu bapa anda juga mempunyai pendapat mereka yang tersendiri. Ubat dihasilkan daripada dua sumber, iaitu sama ada buatan manusia, iaitu ubat sintetik ataupun daripada sumber semula jadi. Ubat tradisional biasanya diperolehi daripada sumber semula jadi, manakala kebanyakan ubat moden dihasilkan oleh manusia dengan menyediakan sebatian kimia yang mempunyai struktur molekul yang sama atau hampir sama dengan struktur molekul bahan aktif dalam sesuatu ubat tradisional. Sekarang mari kita lihat perbandingan ciri antara ubat buatan manusia dan juga ubat daripada sumber semula jadi.
Ubat buatan manusia dihasilkan di makmal dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan ramai. Contoh, vitamin C dalam bentuk pil dijual di farmasi. Manakala ubat daripada sumber semula jadi diperolehi daripada tumbuhan dan haiwan. Contoh, vitamin C daripada buah. Ubat buatan manusia perlu diambil secara berterusan, biasanya untuk penyakit kronik atau berhenti apabila telah sembuh. Ubat daripada sumber semula jadi perlu diambil atau diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama supaya berkesan. Bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal bagi ubat buatan manusia. Manakala bukti penyembuhan melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu bagi ubat daripada sumber semula jadi. Ubat buatan manusia berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat daripada doktor, penyakit tidak mengikut dos yang betul. Sama seperti ubat buatan manusia, ubat daripada sumber semula jadi juga berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat daripada doktor dan pesakit tidak mengikut dos yang betul. Ubat mestilah digunakan dengan tujuan yang betul, iaitu untuk menyembuhkan penyakit. Penyalahgunaan ubatan berlaku apabila seseorang menggunakan ubat-ubatan dengan cara yang salah, seperti menggunakan ubat bukan untuk tujuan menyembuhkan penyakit dan mengambil ubat tidak mengikut preskripsi doktor. Penyalahgunaan ubatan boleh memberikan kesan sampingan. Apa itu kesan sampingan? Kesan sampingan ialah kesan yang tidak diingini daripada penggunaan ubat. Antara kesan penyalahgunaan ubat-ubatan adalah menyebabkan kematian. Menyebabkan ubat itu kurang berkesan untuk melawan penyakit, maka penyakit yang ingin diubati tidak sembuh. Menyebabkan kesan sampingan yang teruk seperti alahan, muntah, sakit kepala, demam dan juga pengsan. Menyebabkan ketagihan ubat jika diambil secara berlebihan seperti ubat batuk. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, nyatakan 3 kaedah perubatan yang diamalkan pada masa ini. Jawapannya ialah perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Soalan yang kedua, nyatakan 3 jenis ubat moden dan berikan contoh bagi setiap satunya. Jawapannya ialah analgesik. Contohnya adalah aspirin, kodena atau paracetamol. Antibiotik pula contohnya adalah penicillin dan juga streptomycin. Dan juga ubat jenis psikoterapeutik contohnya adalah amfetamina. Soalan yang ketiga, Aminah mengalami sakit kepala dan menolak untuk ke klinik bagi mendapatkan rawatan. Sebagai rakan Aminah, sarankan satu ubat tradisional yang boleh digunakan oleh Aminah. Jawapannya adalah daun pokok bunga raya atau boleh juga menggunakan perahan buah limau. Soalan yang keempat adalah berikan 2 contoh perubatan komplementari dan 2 sebab sesetengah pesakit
memilih perubatan komplementari? Jawapannya adalah urutan tradisional dan juga terapi herba kerana dapat membantu pesakit menenangkan emosi atau menghilangkan tekanan atau stres. Baiklah murid-murid, anda telah pun pelajari berkaitan dengan perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari serta ubat-ubatannya. Okey, cikgu harap anda telah faham berkaitan dengan standard kandungan 10.1 ini. Jika anda ada sebarang persoalan atau pertanyaan, anda bolehlah bertanya di ruangan komen di bawah ataupun boleh juga tanya pada guru di sekolah atau rujuk buku teks. Okey, kita telah berada di penghujung video. Okey, cikgu harap anda telah subscribe channel cikgu, iaitu channel Cikgu Noraini Gaming. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.